Kucing merupakan haiwan digemari ramai dan sering dijadikan sebagai haiwan peliharaan kerana sifatnya yang manja. Namun si comel ini boleh terdedah dengan pelbagai penyakit membawa maut seperti sporotrichosis atau sporo, feline parvovirus parvo dan feline infectious peritonitis FIP jika tidak dibendung. Ikuti laporan khas disediakan Atira Khalisha mengenai penyakit FIP. Kucing peliharaan boleh terdedah dengan pelbagai penyakit berjangkit mahupun tidak berjangkit. Sebelum ini, mungkin kita ingat kucing yang kurang aktif itu hanya sekadar sakit biasa. Namun tahukah anda, si comel itu mungkin menderita penyakit yang boleh membawa maut. Tiada ubat-ubatan khusus diluluskan untuk merawat kucing yang menghidap FIP meskipun virus itu tidak menjangkiti kucing lain. Lebih memilukan apabila pemilik si comel hanya sedar haiwan kesayangan mereka telah dijangkiti apabila keadaan kesihatan merosot dan sudah terlambat untuk diberikan rawatan. Menurut Dr. Veterina Dr. Muhammad Naim, FIP berpunca daripada mutasi feline coronavirus. Secara amnya, coronavirus ini tidak bahaya kerana haiwan jinak itu hanya menunjukkan simptom yang sangat ringan seperti diarrhea sebelum kembali pulih. Malangnya, 10 hingga 15% kes yang positif akan bermutasi menjadi FIP menyebabkan dua simptom iaitu dry form atau wet form. So simptom bagi wet FIP ya, seperti kita tahu nama dia wet, so dia involve dengan fluids ataupun air ya. Yang paling common sekali untuk wet FIP adalah kita akan nampak banyak air accumulate di dalam abdomen dia, di bahagian abdomen ya. So bila terlalu banyak air tu kita boleh nampak lah up to the level tu, nampak seperti perut tu terlalu distended ataupun besar, nampak perut tu rasa berair, fluidi ya. Untuk dry form pula, commonly kita akan nampak ya, dia akan nampak menunjukkan masalah-masalah saraf ya. Contohnya bila kucing tu cuba nak jalan, dia akan jatuh, mata dia tu, anak mata dia tu tak stable ya, dia nampak asyik bergerak sahaja ya. So itu menunjukkan neurological symptoms. Meskipun FIP bukan penyumbang terbesar kematian kucing, namun tiada jangka masa yang tepat untuk si comel menunjukkan simptom diserang virus. Justeru, pemilik kucing harus segera membawa si comel ke veterina jika badan haiwan peliharaan mereka menunjukkan reaksi seperti demam, lesu atau hilang selera makan. Hal ini membolehkan doktor mengesan jenis virus dihidapi apabila kucing menunjukkan simptom dan rawatan awal boleh diberikan. Untuk sekarang, apa yang kita akan buat untuk kucing yang ada FIP ya, what we do is kita lebih kepada satu, kita akan mulakan ubat-ubat seperti immune suppressive, sebab ada yang mengatakan bahawa virus FIP ni dia bertindak balas dengan sistem imun. So bila kita lemahkan sistem imun tu, mutasi virus ataupun virus tu nak merebak tu mungkin berkurangan ya. So kita mulakan dengan immune suppressive therapy lah. Kemudian kita pergi pada simptom. Contohnya kalau kata wet form ya, kita tahu dalam perut dia tu ada air yang banyak. So of course kita akan buat ultrasound, kita akan tengok air tu. Walaupun peratusan sembuh masih rendah, namun kini terdapat banyak kajian ke atas ubat-ubatan yang memberikan hasil memuaskan. Menurutnya, kos perbelanjaan bagi merawat kucing menderita FIP bergantung kepada jangka hayat mereka. Jika umurnya panjang, kos akan tinggi dan mencecah ribuan ringgit kerana rawatan lanjut harus diberikan sehingga tiada lagi simptom ditunjukkan. Beliau sempat berkongsi langkah pencegahan mengurangkan risiko iaitu dengan mengawal coronavirus dari terus menjangkiti kucing lain. Kita kena tahu bahawa coronavirus ni lebih mudah didapati kalau kita bela kucing banyak-banyak ataupun term dia multi household cat ya, maksudnya kucing banyak dalam satu area. So if let's say kita nak bela banyak-banyak boleh, tapi make sure kita buatlah testing ya kucing kita sebelum bawa masuk kucing baru tu, kita buat testing coronavirus ada ke tak. Ikuti bahagian kedua laporan khas ini untuk mengetahui pengalaman pemilik Pusat Lindungan Haiwan di SI Shelter Nurul Ain Abdul Hamid dalam merawat kucing menghidap FIP esok.